عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Taala berikan kepada kita peluang untuk kita datang ke surau Irtifaqiyah, surau Irtifaq. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kekuatan kembali semula untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memakmurkan rumah Allah ini, dan peluang untuk kita beribadah, lebih tambah lagi ibadah solat dan program-program. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kepada kita keberkatan dalam baki umur kita. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik orang bila makin berumur makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun saya 40 pun rasa macam dah dekat-dekat dah dengan ajal kita ya. Sebab umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, amaru ummati baina 60 was 70, antara 60 dan 70. So yang ada malam ni, saya dan kita semua, kalau kita ni dah berumur 60 sehingga 70 tu kira ada bonus ya. Kalau 71, alhamdulillah masih lagi diberi ekstra bonus untuk kita beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Dan mati tak kenal tua dan muda, kita bersiap sedialah untuk kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari nanti kita akan tinggal alam ini. Bila kita nak tinggal alam ini, biar ada amal saleh banyak, biar kita tinggal alam ini Allah redha pada kita. Allah Taala kabul segala amalan kita, keluarga kita redha dengan kita, dan semua orang pun redha dengan kita dengan kebaikan kita, amal saleh kita ya. Bila Allah Taala redha dengan kita, insya-Allah tempat kita syurga Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita 6 bulan ataupun 5 bulan, saya pun tak ingat, tapi dah lama lama. Kalau sebut bulan tu lama, tapi bila sebut tengok wajah-wajah ni, wajah-wajah tuan-tuan dan puan-puan, rasa macam bulan lepas je kuliah saya. Dia punya sekejap saja. Di akhir zaman ni betul lah. Setahun seperti sebulan, sebulan seperti seminggu, seminggu seperti sehari, sehari seperti 1 jam. Sekarang ni 24 jam pun rasa tak cukup tuan. Kalau bangun pagi 7.30 tu nak siap untuk nak pergi office pukul 8 tu, rasa macam walaupun rumah berdekatan dengan masjid, dengan office, tak sempat. Dia punya masa tu cepat sangat tuan. Maka tuan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ucapkan ribuan terima kasih pada pihak surau, SJK, para imam-imam dan para asatizah, tuan-tuan guru yang dirahmati Allah, ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Dia punya masa, dia sambung lagi surah Yasin. Kita tak lama lagi nak khatam dah surah Yasin ya. Nak habis dah. Harap-harap kita khatam Yasin ni dengan tajwid yang lebih afdal, lebih baik. Tak apa. Kita sebenarnya kita lebih santai, lebih pada membetul tajwid. Kalau ikut nak belajar tajwid ni, dia kena ada whiteboard, kena makan masa sikit lah. Maknanya kena lebih pada waktu kita ni terhad saja. Apapun kita dah istiqamah, alhamdulillah dah setahun, 2 tahun kita belajar Yasin tak apa, lambat tak apa tapi sampai. Lambat tak apa tapi kita sampai matlamat kita. Ayat berapa ya tuan? 76. 76. Maknanya kita dah habis dah di akhir muka surat surah Yasin yang 445 ayat 76. Ustaz akan baca sehingga akhir surah Yasin, dan Ustaz akan kupaskan bacaan tajwid yang patut dihuraikan. Sekiranya kalau tuan ada soalan-soalan apa, bolehlah kita di hujung kuliah kita nanti insya-Allah. Okey, ikut Ustaz baca, muslimin muslimat ikut sama. Kita nak basahkan lidah kita dengan sebutan itu baca ayat suci Al-Quran Al-Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Kita berkati majlis kita dengan Fatihah ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin. Mudah-mudahan Fatihah kita pun okey insya-Allah ya. Kita dah baca itu ayat Fatihah. Baik. Kita sambung ayat dia. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم
لهم أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. Baik, tuan-puan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tengok pada ayat 76. Fala yahzunka qawluhum. Fala, pastikan fa sini bunyi Arab. Jangan bunyi Melayu. Kadang-kadang bunyi Melayu. Macam mana Ustaz Melayu Ustaz? Pala. Pala bunyi pala. Nampak? Dia bunyi P. Tak ni F. Fala. Fala. Kadang-kadang kita tak perasan sebab kita ni jarang sebut huruf fa ni. Jarang sebut. Kadang-kadang sebut pa je. Fala, okay? Fala la lembut sini. Jangan la tu bunyi macam nak telo sikit. Katalah kita ni orang utara bunyi telo utara ke fala, tak fala, senyum. Fala. Muslimat, fala. Lebih pada relax. Quran ni sebenarnya Quran kalau semua orang belajar betul-betul dengan guru-guru yang pernah belajar dengan guru-guru yang ada sanadnya ataupun kefasahan dia ataupun pernah belajar dengan orang-orang yang betul-betul ahli Quran. Dia tak pelak contohnya. Kita pun akan jadi sama dengan dia. Kita pun tak pelak juga. Tapi kalau kita berguru, guru tu pun pelak juga. Dia pun baca sebutan, dia pun tak betul. Kita pun tak betul sama juga. So kita berguru, kita cari guru yang lebih pada mantap lah. Mana mantap sebutan dia tu mantap bunyi Arab. Ya? Sebab Quran ini diturun dengan bahasa Arab. So tidak ada mustahil bagi orang yang bukan Arab belajar seperti orang Arab. Sebab apa? Sebab kita tengok semua seluruh dunia ni, yang Afrika dia bunyi telo Afrika. Indonesia, telo Indonesia. Kita pun telo cara kita. Kita tak tahu sebenarnya. Tapi bila orang dengar, orang tahu ini telo. Ya, macam kita bercakap bahasa putih lah tuan. Bahasa putih kalau kita dengar, minta maaf ya. Kalau putih, orang Melayu cakap dia bunyi pelak putih Melayu. Kalau kata India cakap bahasa putih, dia bunyi telo India. Kalau Cina cakap bahasa putih, dia bunyi telo. Kita tahu dah, ni bahasa putih. Orang Cina cakap. Tak, sama juga. Maknanya bahasa Arab ni sama juga. Kalau kita belajar, kalau boleh kita belajar betul-betul, orang dengar, ni bukan orang Keramat ni bukan orang KL ni. Ni orang Arab ke? Tak, orang KL. Ya ke? Kenapa? Kemungkinan dia bertalaki kot. Dia bertalaki, di situ orang tanya bertalaki dengan siapa. Jadi kita ceritalah, Amor ni bertalaki ni taklah kata setiap-tiap hari, sebulan sekali je pun. Tapi Alhamdulillah dengan izin Allah, Allah Ta'ala bagi. Sebab apa? Sebab Quran ini bukan setakat kata umur tertentu, tidak. Sehingga akhir hayat kita tuan. Sehingga wafat kita di alam ini, kita tinggal alam ini dengan keadaan kita ni dah cukup dengan amal soleh kita. Dan sebanyak mana, ini dalam hadis dalam hadis dia kata sesiapa yang baca Quran ni, darjat dia ni akan, pangkat dia ni sebanyak mana, fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Maqam kita, kedudukan kita, kemuliaan kita di sisi Allah sebanyak mana kita membaca Al-Quran dan mengamalkan, mentadabburkan tajwidnya, tadabbur, membaca, menghafal. Sebanyak mana yang kita buat semua perkara yang sebut tadi itu, level kita tu berbeza dengan level-level orang lain. Orang lain katalah membaca sahaja.
Tak, kita membaca serta dengan baca tafsir. Kita baca serta dengan kita tadabbur. Kita membaca serta dengan kita memahami tajwidnya. Warattilil Qur'ana tartila dalam surah Al-Muzammil. Kita baca Quran dengan secara tartil, dengan secara tajwidnya, fasahah dia. Maka sebanyak mana kita buat yang saya sebut tadi, tadabbur, tajwid dan sebagainya, level kita tu di sisi Allah tu berbeza dengan orang lain. Lagi alim, lagi banyak, lagi hafal, lagi banyak, lagi kedudukan kita tu, maqam kita tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini janji Allah taala. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saya sebut tadi. Manzilah ni maknanya kedudukan kita. Tuan, ayah dan ibu, kalau pergi Mekah, saya nak tanya tuan, saya ada package. Package duduk di duduk di lobi. Ada bilik kat lobi. Tak nampak Masjid Haram pun. Nampak orang lalu lalang je. Ada satu lagi package yang duduk di betul-betul dengan jam. Dengan Zam-Zam Tower tu. Betul-betul. Nampak Masjid Haram kecil je. Nak tanya dengan secara logik, dengan secara kita nak kehendak kita. Kemungkinan ada yang kata, Ustaz saya tak nak, Ustaz saya gayat. Okey. Kebanyakan orang nak yang betul-betul, berapa package tu? Package tu beza RM10,000. I nak lah, tak apa. RM20,000 I bayar. Sebab I nak yang punya kedudukan tinggi tu. Maqam tu. Sama juga kita di syurga nanti. Bayangkan kita di syurga nanti. Jannatul Firdaus, jannah yang atas sekali tu. Para Rasulullah SAW dengan sahabat. Kita duduk sama dengan sahabat-sahabat. Tapi syurga sana dah di booking dah sahabat-sahabat semua. Tapi kalau boleh kita nak syurga bersama dengan sahabat lah. Ya, tak nak syurga, ya, memang Ustaz, asal syurga ya Ustaz, memanglah asal syurga. Tapi kalau boleh kita nak level-level kita tu tinggi. Apapun kita doa semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita peluang untuk kita bertemu dengan baginda sallallahu alaihi wasallam dan dapat syafaat baginda sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti, dapat kita minum daripada telaga baginda sallallahu alaihi wasallam sampai bila-bila kita tak rasa dahaga di syurga nanti. Maka di syurga nanti kalau saya cerita bab syurga, tak cerita bab tajwid. Kita pergi ke tajwid pula ya. Okey. Fala yahzunka, ya lembut. Bukan ya. Yahzunka. Ha di sini pastikan ha pedas tuan-puan. Kalau kita orang Melayu ni kadang-kadang bunyi ha dia bunyi ha simpul ataupun panggil ha dada ni. Yahzunka. Fala yahzunka, tak. Yahzunka. Sama juga dengan kita baca Al-Fatihah. Alhamdulillah. Kalau baca Alhamdulillah, dah telo, dah pelat, dah jadi makna lain tuan. So kita belajar, kalau rasa masih tupul lagi, tak tajam lagi, kita cuba membaca dekat rumah, gila-gila dengan suami ataupun isteri kita. Baik. Yahzunka. Di sini tuan-puan rahmati Allah, kita belajar basic tajwid. Sekiranya kalau nun mati jumpa dengan kaf, kita tengok balik. Muslimat tengok balik. Atas nun tu ada baris tak? Tak ada baris. Dengan secara automatik ya, dengung terus. Apa hukum dia Ustaz? Saya tak ingat lah. Okey, hukum dia ikhfa sini. Boleh tanda, tak tanda, lupa. Tapi kalau kita ingat, tip dia ialah bila nun tidak ada baris atas dia, tidak ada baris atas, baris bawah, baris depan, bulan sabit tak ada, nun kosong, hanya titik sahaja, maka kita dengunglah. Dan kita sambil dengung tu kita tengok huruf apa yang kita nak sambung. Huruf apa kita nak sambung? Kaf. Jadi kita ambil huruf kaf lah. Jangan melelong pula. Jangan pergi dengung serta ambil huruf shin. Boleh kan Tuan Imam? Contoh kita baca. Fala yahzunka qawluhum. Kona sana. Nak masuk rumah mana ni? Mana satu? So mata kita kena pick up. Tengok huruf apa yang kita nak. Huruf kaf. So standby ambil kaf. Fala yahzunka. Zunka. Sebut. Fala yahzunka. Ulang sekali lagi. Pastikan ha pedas ya. Okey, dengan ikhfa sini. Yahzunka qawluhum. Di sini ingat, dia kaf berhampir dengan qaf. Jangan dua-dua bunyi kaf ataupun jangan dua-dua bunyi qaf. Contoh, majoriti yang kita salah baca macam ni. Fala yahzunka qawluhum, kakau salah. Dua kaf pula jadi. Tak. Kalmu dulu lepas tu qaf. Fala yahzunka qa. Saya buat slow-mo qa. Fala yahzunka qawluhum. Ataupun dia qafkan dua.
Fala yahzunka qawluhum. Dua-dua. So jangan dua-dua qaf, jangan dua-dua kaf. Tak, satu kaf, satu qaf. Maknanya berhati-hati dalam sebutan kaf dengan qaf. Kaf istifal. Apa makna istifal? Rendah, lemah, lembut sikit. Dia bunyi lembut sikit. Qaf bunyi tebal sikit, isti'alat. Jadi kita sebut fala yahzunka qawluhum. Qawluhum, ya. Okey, saya nak tanya sini soalan sikit. Kalau qawluhum, dia ada mim, cuba tengok Quran kita, ada mim tak? Mim yang hunyu, mim yang baring macam tu. Bukan mim yang berdiri, Mim yang berdiri hukum lain tau. Mim yang kaki dia hunyu kaki tu, macam kita hunyu kaki tu. Mim apa dia panggil sini? Oh, panggil apa sini? Break. Ataupun panggil waqaf. Waqaf sini kita kena waqaf lah. Kena waqaf sini, kena waqaf lazim sini, kena berhenti sini. Fala yahzunka qawluhum. Jangan sambung, nampak mim macam ni kita berhenti terus. Dia suruh kita pastikan berhenti sini. Inna na'lamu. Inna. Apa hukum inna sini tuan? Saya nak kerja sama, ya. Kita nak bagi hilang mengantuk. Saya tahu semua ni penat, kepenatan balik kerja. Ada yang tak tidur lagi hari ni. Ustaz pun sama juga. Jadi kita sama-sama kita hidupkan suasana majlis ilmu kita dengan soalan-soalan. Inna. Apa hukum inna sini? Wajibul gunna. Maknanya wajib dengur tuan-puan. Dengur berapa harakat? 2. Lebih boleh ke? Tak, Ustaz. Saya nak lebih, Ustaz. Suara saya sedap, Ustaz. Saya ni kat dekat kawasan ni, orang kata saya ni artis juga sebenarnya. Tapi dah orang kata dululah. Sekarang ni saya nak buat 4 harakat boleh, Ustaz? Tak payah. Tak payah. Kalau nak baca berzanji bolehlah. Berzanji, nak nasyid, nak apa tu bolehlah. Dia tak masuk hukum tajwid. Kalau azan tu pun dikecualikanlah azan. Asyhadu an, tak ada buat macam tu. Tak ada. Dia biasa 2 je. Illallah. Nama Allah bolehlah panjang. Tapi asyhadu an, tak payah. Tak ada Bilal macam tu. Masjid Haram pun tak ada, Masjid Nabawi pun tak ada. Tanya ustaz kita. Jadi mana yang pernah pergi Mekah dan sebagainya, tak ada panjang lebih-lebih sangat. Dia 2 je. Lebih sikit-sikit tu boleh lah ustaz. Jangan kedekut sangat. Ya, tapi kita kena tahu kadar dia. 2 harakat tak boleh lebih. Inna na'lamu. Na'lamu. Bagi pada nun pula. Na lembut. Na'lamu. No. Tak boleh. Na'lamu. Okey. Ain di sini pula. Jelaskan ain tuan. Jangan bunyi pelak Melayu. Please. Macam mana bunyi Melayu ustaz? Bunyi ke hidung. Macam mana ya? Inna na'lamu fala yahzunka qawluhum inna na'lamu ma yusir. Bunyi sengau. Wa ma yu'linun. Ya. Di sini. Tengah halkum. Na'lamu. Sebut sini dengan ustaz. Cuba kita pegang halkum kita. Orang lelaki ada bola. Orang perempuan dia tak ada. So pegang je halkum. Tapi orang lelaki jangan pecek ya. Pecah lagi. Jenuh nak ganti pula. Okey. Cuba kita try ya. Inna na. Kita dengar nun sikit. Inna na'lamu. Dia punya ain sikit ya. Kalau orang utara ain dia senang sebut. Biak pi ayat meleleh contohnya biak pi, tapi bukan ain betul-betul pun, dia sikit je. Bukan biak pi, tak ada macam itu. Sebab saya tahu mak mentua saya orang Penang, dia kata Karim bukan biak, bukan ain macam tu. Saya pernah tiru sekali kata bukan macam tu. Bini saya kata bang ni dah melampau-lampau sangat ni, bukan kami bukan sebut macam tu pun. Sebut sikit je, biak pi lah, sikit je, bukan biak pi. Saya kata oh, saya yang melampau-lampau pula. Sama juga kita bila kita belajar Quran, jangan melampau-lampau pula pergi lebih-lebih pada orang Arab. Orang Arab sebut na'lamu sikit je, na'lamu. Kita pula lebih-lebih pula. Inna na'lamu. Bunyi sampai ke sini anak lidah masuk ke sini. Tak, relax je, okey? Inna na'lamu. Kita tak habis malam ni insya-Allah. Sebab huraian dia tu dia lebih panjang. Kita nak lebih pada mantap. Kalau nak habis cepat aja habis satu surah malam ni habis. Cuma kita nak kemaskan. Okey, na'lamu ma yusirru, lamu ma ka ma.
Senyum Ma yusirruna, ma yusirruna. Di sini tuan-puan rahmati Allah, ada orang kita dia baca laju macam tu je. Ma yusirruna wa ma yu'linun. Betul ke ustaz? Betul. Tapi tajwid kurang kemas lah. Kalau orang tajwid dengar, orang yang ahli tajwid dia kata betul dah, tak pelak dah, dia tak salah, cuma dia tasydid dia tu kurang sikit. Kurang sikit mantap, kurang kemas. Nak memperkemaskan, delaykan sikit ra tu, tasydidkan ra. Kan ustaz sebut itu hari, setiap huruf yang tasydid kita kena tekan. Apa makna tasydid? Sabdu tekan. Yusirruna, yusirruna. Sebut. Dia lambat sikit, bukan yusirruna, yusirruna, tak. Yusirruna. Jangan kita baca mana? Inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linu. Kalau kita baca Yasin ni tiap malam Jumaat, tak salah, cuma tak kemas lah. Kalau kita jadi imam ke, kita jadi qari ke, kita memperkemaskan. Maknanya setiap yang bersabdu kita kena tekan. Ar-Rahmanir Rahim. Ustaz, kalau saya baca Ar-Rahmanir Rahim, betul tak? Betul. Betul dah. Cuma kurang kemas. So tuan-puan pilih sendirilah. Kalau nak memperkemaskan lagi, kita tekankan sikit. Okey. Wa ma yu'linu, lembutkan mim Wa pun lembutkan, jangan wo. Wo mo, tak. Waw atas wa, bukan waw atas wo. Pastikan. Kalau kita confuse, kita balikkan, pulangkan semula sebutan waw. Alif atas wo. Salah ni. Alif atas wa ma. Maknanya kita kena lembut. Kalau kita sebut wa mo, dua-dua tebal. Orang dengar, orang Arab dengar. La. No Arabic, no Arabic. Tahu dah. Ni kita baca wa ma yusirruna wa ma ya'lamun, inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Arab tu confuse. Arabic? No, I Melayu from Malaysia. Wow, very Masya Allah. Very good, Masya Allah. Tabarakallah. Dia respect kita. Silat-silat dia kata, I sponsor you umrah. Because kita ya Masya Allah. Satu ayat ni je pun dia pandai. Yalah wallahu alam. Pergi Mekah interview dengan dia sampai kat Jeddah patah balik. Dia kata ayat ni je yang kemas pun. Tak, maknanya kita memperkemaskan semua bacaan kita dalam Quran. Mana yang ada sabdu, tuan-puan fokus dan kita tekan. Okey. Yu'linun sama dengan ya'lamu. Yu'linun. Okey, sebut dengan ustaz. Inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Kalau Quran kita sendiri, tanda bawah dia tu buat dua. Maknanya dengung dua harakat. Jangan inna, tak nak inna. Okey. Next, ayat 77. Awalam yarau, awalam. Bukan awa, tak. Semua lembut. A pun lembut, waw pun lembut, lam pun lembut. Awalam. Jangan awalam. Lumur, semua tebal. Salah. Awalam yaral insa. Yara sini ra tebal Jangan yara, tak boleh. Awalam yaral, tak boleh. Awalam yaral. Ra atas ra tebal. Kecuali ra tu baris bawah, kita kena nipiskan. Ra syarat dia nak tebal baris atas ataupun baris depan. Kalau baris bawah kita nipiskan. Okey. Awalam yarau. Okey. Awalam yarau. Kadang-kadang ustaz sendiri pun kalau tak fokus, tak konsentrate apa yang kita baca ayat tu, memang dia akan pergi melelong merata ke laut jawabnya. Okey. So kita baca awalam yaral insanu. Dia macam ni tuan-puan. Baca Quran ni dia bergelombang tau. Sak dia lembut, sak dia tinggi, sak kembang, sak keluar lidah, sak kembang hidung, sak tembam, sak macam-macam cerita. Kalau ikut tempias tu, berapa kali tempias keluar punya, sebab sebutan kita dia kena rajin. Dalam bacaan Quran, dalam azan, dalam apa sahaja kita kena sebut bagi syak. Jangan kita baca Quran jadi imam, nak tak nak, kita buat persembahan apa sahaja, macam kita bersembang dengan orang. Sembang bukan main, lancar kuat. Bila kita baca Quran,
ataupun kita melantunkan bacaan Quran dan sebagainya, bunyi tak berapa nak jelas. Tak boleh lah. Contohnya baca Alhamdulillahirrahmanirrahim, kurang jelas. Jadi orang kata, sembang okey je, baca Quran tak berapa nak jelas. Jadi kita memperjelaskan bacaan kita. Okey. Sambung. Insan. Di sini apa hukum insan sini tuan? Apa hukum insan sini? Ikhfa. Kan? Sama dengan tadi. Nun mati jumpa dengan sin. Ustaz dah tanya itu hari. Kalau boleh kita hafal huruf-huruf ikhfa. Huruf ikhfa ada berapa semua? 15. Boleh sebut tak? Ingat tak? Ustaz pada hari pernah bagi homework hafal huruf-huruf ikhfa. Iaitu dalam rangkaian satu jaza, saddaka, fathiq, datadhin, syadzin. Kalau boleh tidak ada keberatan dalam grup surau kita, tolong hantar huruf ikhfa ataupun snap, cari dalam Google huruf ikhfa ada berapa, tolong share sama supaya kita dapat manfaat dan serta muslimat yang di rumah pun dapat manfaat sama. Okey, ada 15. Sin pun termasuk pada huruf ikhfa. Okey, so kita kena dengung ni. Awalam yaral insanu anna sini wajibul Gunna. Okey, Ustaz Tanah Hurai lagi dah. Khalaqnahu min nutfatin. Khalaqnahu. Ada banyak kesilapan sini. Apa dia Ustaz? Orang kita kadang-kadang dia tak bunyi kha. Dia tak bunyi KH. Dia bunyi ha. Khalaqnahu. Macam dia baca surah Quraisy. Wa amanahum min. Kalau orang yang belajar, dia kata khauf dengan KH. Khauf. Macam dia buat kahak. Maaf ya. Tapi kalau orang yang tak belajar, dia baca wa amanahum min hauf. Holakunahu anna holakunahu. Bukan ha sini ya. Ini KH. Maknanya kha dengan kha. Kha ni saya nak sebut, orang Melayu kita sebut, jarang nak sebut Kalau Khalid jarang nak sebut Haji Khalid. Dia sebut Haji Halid. Atau bunyi late saja. Kalau pergi kat Kelantan, lagilah teruk nama-nama. Late, bunyi late saja. Khalid jadi late saja. Nama-nama yang banyak yang dipotong ya. Nama-nama biasa yang majoriti orang Melayu kita ni, dia suka berbuat nama kat IC panjang. Bila panggil ringkas. Kadang-kadang jauh beza dengan IC. Kalau nak panggil betul-betul seperti mana dalam IC, bubuh betul-betul, panggil betul-betul. Orang Arab dia macam tu tuan. Ya, siapa ada anak cucu, kalau boleh nak panggil Aisyah, bubuh Aisyah saja. Nak panggil Khadijah, bubuh Khadijah saja. Ni Siti Nurul Khadijah. Panggil Jah saja. Allah, orang Arab marah tau. Orang Arab kalau panggil nama tak setepat dengan setepat nama dia. Kita ni nama Muhammad cukup rosak. Kalau dia belah kambing, mak kambing. Betul. Ni kat Mekah ni, saya cerita kat Mekah ni, kawan-kawan saya, mak tikus dipanggilnya. Saya kata, kenapa panggil Muhammad tikus? Sebab dia makan sambusa, orang Arab jual sambusa, ada kepala tikus. Dia kata, na'udzubillah min zalik. Masa saya kecil dulu. Padahal, hayalan saja. Sampai sekarang ni, orang panggil dia mak tikus. So, tuan-tuan rahmati Allah, ni bab nama ya, saya nak sebut Tolong, pastikan nama kita sesuai dengan nama dalam IC dan panggilan pun panggilan yang tu. Dan kita akan bangkit di akhirat nanti dengan nama kita yang kita letak tu. Jangan dia buat pelik-pelik ya. Nama Nasaruddin, panggil Roy. Nasar, mula-mula panggil Nasar. Lepas tu kebetulan dia macam comel sikit, panggil Roy, nama manja. Lepas tu kebetulan dia Boroy panggil dia. Nasroy ni Roy, Boroy. Hey, Boroy, dia pergi mana? La ilah, nama dia Nasruddin, lari punya jauh punya nama. Dalam IC Muhammad Nasruddinul Haq. Panjang lebar nama dia. Penat ayah Tok Bidang bubuh nama. Kita panggil pup bubuh nama dia Roy, Boroy. Tak baik ya. Ya wala tanabadhu bil alqab. Dalam Quran sebut ni, jangan kita bubuh gelaran-gelaran yang sesuka hati kita. Ya, ini dalam Quran dari surah Hujurat, wala tanabadhu bil alqab. Jangan bubuh nama gelaran-gelaran sesuka hati kita. So bubuh nama-nama yang sesuai. Wallahu alam. Okey. Ini penting juga ya, walaupun bukan tajwid, tapi benda ni akan berlaku pada diri kita, keluarga kita. So kita kena ingatkan pada keluarga. Baik. Sambung sini. Khalaqna, kha di sini orang Arab disebut kha. Orang Melayu jangan sebut, Khalid jangan sebut. Haji Khalid pun kerja gelak. Bunyi Arab molek ini, kenapa ni? Aku bukan Haji, kan selalu panggil Halid ke? Ya Khalid, Ustaz Karim kata kha, KH. Khalid. Khalaqnahu. Okey, khalaqna, lam lembutkan sini. Khalaqnahu. Qaf di sini kita ada lantunan sikit sini, nama dia qalqalah. Qalqalah surah, lantunan yang kecil, iaitu kita melantun qaf. Khalaqnahu. Jangan khalaq
Khalaqnahu, mati betul-betul tak boleh. Khalaqnahu, sebut. Khalaqnahu. Okey. Min nutfatin. Nun mati jumpa dengan nun. Hukum apa sini? Idgham. Dengung dua harakat sini. Min nutfatin. Nutfatin kita melantun juga di sini sebab ta daripada huruf qalqalah juga. Okey, soalan pula. Huruf qalqalah ada berapa? 5. Dalam rangkaian qutubun jaddun atau qutubun jadin. Qa, ta, ba, jim, dal. Ataupun dalam ringkasan bahasa Melayu, baju dah kotor. Ini saya baru belajar juga itu hari. Anak murid kata, Ustaz, kalau bahasa Melayu, baju dah kotor. Saya kata bukan baju dah kotor, telkom dah kotor. Telkom dah bulan-bulan tak basuh. Oh ya betul juga Ustaz. Saya punya telkom kuning lah Ustaz. Minta maaf Ustaz nah. Kebetulan lah kena muka dia. Betul-betul kena tadahi makcik tu. Saya kata, kalau Ustaz ni kata kat saya, tak minta maaf, bukan makcik. Saya kata, apa ni, kita nak pergi masjid, kena hiaskan diri kita. Jangan sampai telkom 6 bulan, 3 bulan tak basuh ya. Baju kita nak pergi kenduri basuh, tiap-tiap minggu basuh. Tapi nak pergi masjid, kita pakai sedekah. Kenapa? Kita nak zuhud, tak nak zuhud. Masjid, kita kena ambil zinah. Khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Yang Al-Quran sebut, hiasilah diri kamu setiap kali kamu nak pergi ke masjid. Pakailah baju-baju yang segak, yang iron, yang kopiah, yang clear, bersih, tudung dan semata telkom dan sebagainya. Okey, sambung. Dah lama tak jumpa, macam-macam tajuk nak bersembang ni ya. Masa terhad, 5 minit lagi dah untuk kita nak melakukan azan pula. Okey. Mana sini kita tengok min nutfatin fa idza tanwin jumpa dengan fa sini. Apa hukum dia? Datang pula hukum yang sama tadi. Apa dia? Ikhfa. Ustaz, saya nak kenal dengung ikhfa tu macam mana ya, kalau batu baris bawah tu macam mana saya nak tahu. Ada dia punya simbol dia. Ialah setiap baris bawah ataupun baris atas 2, baris bawah 2 yang tak selari. Bukan selari ya, yang tak selari. Sekarang ni selari ke tak selari? Tak selari kan? Jadi kita kena baca macam apa? Ikhfa. Tengok tak selari sebab dia campur dengan huruf fa. So kita ambil huruf fa siap. Min nutfatin fa idza. Mulut kita standby ambil fa. Min nutfatin fa idza. Nutfatin fa idza. Jangan melelong ya. Jangan min nutfatin, bunyi shin tak shin, ain tak ain, dha tak dha dak. Terus cepat masuk dalam harf fa. فَإِذَا مِن نُطْفَةٍ فَإِذَا sini zal makhraj di mana tuan-puan? Hujung lidah, hujung gigi. Kalau saya sebut faiza boleh tak? Lari maknanya tuan-puan. Kalau saya sebut faija pun lagi teruk. Faiza, hujung lidah, hujung gigi. Faiza. Ustaz pernah sebut sekali kita kalau kita sebut faiza makna lain. Faija lagi makna lain jawab dia. So sembang kat luar bolehlah nak sebut macam tu. Tapi kalau kita sebut dalam Quran, kita buang, kita letak slang kita ke tepi, ambil slang Arab. Bilisanin Arabi, dengan lidah yang Arab. Kita cuba usaha juga bagi lembut lidah kita. Okey. Fa idza huwa khasimun mubin. Huwa khasimun, kha pastikan kha. Jangan huwa hasimun. Huwa khasimun. Huwa lembutkan. Huwa khasimun. Sebut. Okey. Khasimun mubin. Okey. Tanwin 2 pula jumpa dengan mim. Dengung tak dengung? Dengung. Hukum apa sini? Idgham. Idgham dan ikhfa ni semua maknanya dengung. Ikhfa cara dia. Idgham cara dia. Jadi kita sebut khasimum mubin. Dengung dia, kadar dia 2 harakat. Jangan lebih pada 2. Okey? Ustaz, macam mana saya nak kenal? I nak kenal macam mana kalau baris depan 2 Ustaz? Kalau baris depan 2 berbentuk 99. Tuan dengung. Muslimat dengung. Ibu-ibu dengung ya. Kalau jumpa baris 2 atas yang berbentuk 69, itu izhar. Itu tak dengung. Mesti dia datang huruf yang 6 huruf izhar. Yang kita belajar dulu tu, izhar ada 6 huruf. Izhar ni maknanya tak dengung. Bacaan dia tak dengung. Sebutan dia sempurna, tidak berhenti dan tidak dengung. Itu izhar.
Nanti muslimat tuan boleh ulang kaji semula. Okey? Kita dah belajar itu hari, cuma saya tak nak urai lebih, takut makan masa kita. Jadi, kita kena dengar sini, kalau ingat, berbentuk, baris atas 2, baris bawah 2, tak selari, dengung. Baris depan berbentuk, baris depan 2 berbentuk 99, dengung. Baris depan 2 berbentuk 69, tak dengung. Maknanya situ hurufnya, hukum dia izhar. Okey? Cuba kita baca sama-sama. Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Okey, cuba. Okey, dah masuk waktu Kita bagi laluan untuk azan ya. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
Baik, tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sambung lagi sikit lagi 10 minit lagi. Tentunya kita rindu suasana Masjidil Haram ya. Mudah-mudahan Allah Taala jemput kita menunaikan umrah dan haji insya-Allah dengan secepat mungkin insya-Allah. Dan jauhkan kita daripada wabak ini insya-Allah dengan segera. Amin. Baik. Kita tengok ayat sini. Wa daraba, ayat yang seterusnya ya, fahuwa, ayat yang 77 tadi kita baca, fa idza huwa khasimun mubin, khasimun mubin. Sini tutup mulut kita, mubin. Okey. Terus ayat last kita baca, wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah, wa daraba lana, wa da di sini makhraj dia di mana tuan-puan? Dad makhraj dia dalam, dia punya dad ni, bunyi tebal ni kita kena macam kita simpan satu benda angin dalam ni. Tebal. Ustaz, kanan ke kiri ustaz, mengikut selesa kita. Ada ahli ulama kata kita kena beratkan lidah kita ke kiri. Wa daraba. Mana-mana bagi saya ni yang penting sebut dad bagi betul. Jangan duk lidah tu ke kiri, ke kanan, tapi bunyi dah, bunyi dal. Tak boleh lah. Wa darabalana. Dia tengok punya bukan main, corner dia tu bunyi macam konon-konon je betul dah. Rupanya wa darabalana. Nampak lidah Abang Haji ke tepi dah tadi, tapi bunyi dal tak. Wa tebal. Wa daraba, sebut. Daraba. Da tebal, ra tebal, ba lembut. Wa daraba. Jangan wa daraba. Dal pun da pun salah, ra pun dia sebut nipis, salah. So dua-dua tebal. Wa daraba. Wa daraba lana. Okey. Mathalan wa nasiya khalqah. Sini banyak orang salah tuan. Dia sebut sin di sini. Masalan. Salah. No, pangkah. Macam mana sebut? Kan saya sebut itu hari. Huruf yang keluar lidah ni ada 3 huruf. 3 beradik. 3 saudara mara. Pertama, makhraj harf tha. Alif bata sa. Dia tak ada baca alif bata sa. Kalau sebut sa di sini, mari sin, sa pula. 2 kali sa. Maksud apa beza dengan 2 tu? Juga nah. Iya, betul. So kena sebut sa. Sebut. Keluar lidah. Sa. Biar basah mas tu. Kalau tak pakai mas tu tempiah. Biar tempiah. Lagi orang depan kata, ni macam hujan lah. Baru, dah lah fasa akhir. Tempiah lagi, kenapa? Rupanya kawan kita kat belakang tu. Sebut sin. Ni fasa yang berapa dah ni? Saya tengok yang akhir kan? Ada lagi? Satu lagi dah? Tahniah tahniah. Allahu Akbar. Saya rasa macam bangga pula. Ya, ada hikmah dia COVID ni boleh selesaikan dengan baik. Dia semua ada hikmah ya. Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada kita. Baik. Teruskan satu lagi. Teruskan memberi sumbangan kepada surau kita ni. Memberi tangan kanan, tangan kiri tak tahu berapa. Ya, ingat. Bank yang kita beri ni bukan bank Islam, bukan bank Maybank ke apa, tak ada. Ini bank akhirat. Bank akhirat bila berfungsi, bila kita pejam mata, pop, naik punya pahala kita, naik punya ganjaran kita, pop, naik keberkatan tu. Tengok di akhirat esok, buka file kita tengok, amal kebajikan tengok, Masya Allah. Nasib baik aku di hujung-hujung sebelum aku meninggal, aku sempat juga sedekah kat surau kita ni. Alhamdulillah bagi apa yang dia nak. Contoh. So, kalau bagi RM5, dia pahala dia sesuai dengan RM5. So bagilah banyak. Ingat harta yang kita ada ni, kita tak boleh bawa mati ya. Maknanya kita takkan tinggal pada anak-anak bini kita. Kalau mereka ni dia uruskan bagus, alhamdulillah lah. Kalau kita ni titik peluh, kita penat saja, lah sekali kita pun akhirat pun tak ada pahala. Quran pun tak berapa nak pandai mana, amalan pun tak berapa nak banyak, kebajikan pun tak ada. Jadi sekurang-kurangnya ada kebajikan juga. So infaklah ke surau ini ya, bukan infak kat ustaz. Infak ke surau ini. Mana tabung dia, bagi betul-betul.
Ya, apa kekurangan, apa keperluan. Buang sifat-sifat yang mazmumah, sifat yang keruh, yang tak bagus tu. Ambil sifat-sifat yang salihah. Kita nak makmurkan rumah Allah ini. Allah Ta'ala bagi kepada kita ni peluang untuk kita jaga rumah Allah, jaga dengan baik. Jangan ada sifat rasa tak puas hati dengan orang sana, orang sini. Sebab kita akan mati, kita akan bangkit seorang-seorang di akhirat nanti. So tidak ada akan bangkit dengan AJK, tak ada bangkit. AJK sorau, bangkit sama-sama, tak ada. Bangkit seorang-seorang. So tidak perlulah kita nak jealous, dengki dan sebagainya. Buat yang terbaik, serah pada Allah Ta'ala. Apa orang nak kata, memang kita tak akan lepas daripada mulut manusia. So buat yang terbaik, Allah Ta'ala redha, insya-Allah orang pun akan redha. Tapi kita nawa itu kita tu lillahi Ta'ala, bukan kerana pangkat dan jawatan. Okey, sambung. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا Mathala, pastikan tha, jangan masalan. Tadi Ustaz terdengar tadi. Huruf sin ni dia kuat tau. Jadi kalau tuan 60 orang baca mathalan, seorang baca sin je, masalan, dia menang. Dia menang. Kita boleh tahu dah cacat. Ini dekat sebelah hulu hilir ni, mana ni, mana tak, apa tak. So sin sebab sifat dia sifat kuat. Mathalan sifat angin. Mathalan, kadang-kadang orang jauh terdengar, apa benda sebut ni? Makhraj tha dia sikit. Okey, Ustaz dah sebut itu hari ada 3 beradik, 3 saudara, makhraj yang sama. Pertama tha. Yang kedua zal. Zalika. Kan kita baca zalika kan? Ada orang baca zalika, salah. Qah. Okey. Sebut ulang kaji dengan Ustaz balik. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah. Qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Okey, pastikan qaf sini. Qala, jangan kala. Qala man yuhyil, tak, qala q, qala man yuhyil 'idhama, man yuhyi. Okey, kita tengok sini nun mati jumpa dengan ya. Okey, atas ya tu ada baris tak? Ada bulan sabit tak? Okey, mana kita kena dengung sini. Ini nama dia idgham ma'al gunnah. Man yuhyi, pastikan habdah di sini. Ini man yuhyi. Kita dah di akhir ayat ni, ini akhir ayat kita. Man yuhyil 'idhama, pastikan lam alif lam al di sini, al-'idhama sini lam mati. Jangan kita melantunkan lam. Oh, macam mana Ustaz? Macam ni dia baca. Qala man yuhyil 'idhama, yuhyil 'idhama. Yil 'idhama boleh, yuhyil 'idhama, pastikan lam tu mati. Yuhyil 'idhama. Sebut yuhyil 'idhama. Keluar lidah dha tu. Yuhyil 'idhama. Tak nak yuhyil 'izama, yuhyil ijama, tak nak. Yuhyil 'idhama. Nampak buruknya muka aku ni, ya Allah. Memang Quran memang macam tu. Ya, Imam Mekah pun bukan baca Quran dia handsome. Ataupun kita tengok orang duk pelakon dalam video klip baca Quran ni semua tu, kadang-kadang dia pelakon saja. Masa studio tu macam saya, kadang-kadang bila saya baca live studio, penat tau. Saya kata jangan shoot lah muka saya, nampak buruk. Kadang-kadang alio kita terbuih keluar. Pasal apa? Bukan ingat senang ke? Susah. Ya, susah. Maknanya kita kena usaha bacaan kita dengan baik. Okey. Yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Wa hiya, wa lembut. Hi bau lembut, ya pun lembut. Wa hiya. Mari ramim tu tebal. Ramim. Tapi mim lembut lah. Ra tebal. Ramim. Kadang-kadang bunyi ramim. Wahia ramim. Awalam yaral insanun. Saya pelakon saja. Kalau betul-betul kena batang hidung, minta maaf ya. Ni kena betulkan. Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa iza huwa khasimun mubin. Wa daraba lana masalan wa nasiya khalqah. Qala man yuhyil izama wa hiya ramim. Dengar, aku nak ikut dan nak ikut. Aku nak mufarakah kalau dengan imam ni baca macam ni. Contoh. Tapi baca Yasin tak apa. Kalau dalam solat, orang Arab dia kata, tak boleh gini. Salah banyak punya, nipis, tebal dia, suka hati dia. Sebab tu kita kena bertalaqi, berguru. Okey. Wahiyya ramim. Okey, kita ulang sama-sama.
وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. Ada yang sebut macam ni tuan, bukan lawak Dia sebut macam ni. Dia keluar lidah juga, keluar kemudian. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه, baru sebut kemudian. Tak boleh, ketika sebut tu sebut sa. وضرب لنا مثلا, jangan مثلا baru nak keluar lidah, tak boleh, salah. Okey, sekali lagi, ulang sekali lagi. Saya dengar tadi ada yang sebut macam tu. Dia sebut masalah, lepas tu keluar lidah. Setan nampak tadi. Ulang sekali lagi. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. Bagus ya. Bukan benda ni lawak-lawak juga, tapi betul hakikat majoriti berlaku macam tu ya. Tapi jangan pula ada terpengaruh dengan huruf sa ni, balik kat rumah sin pun assalamualaikum jadi sa juga. Assalamualaikum. Tu salah Sin tu jangan ada terpengaruh dengan sa pula. Nama semua kita pasal makan tu assalamualaikum. Tak, saya tak ajar macam tu. Saya kata sebut huruf sa saja. Sin tak payah. Okey. Wahiya ramim. Sekali lagi kita ulang ayat ni. Qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Sadaqallahul 'azim. Okey, tanda ya. Kita berhenti dekat 78. InsyaAllah panjang umur, 70 lagi bulan depan insyaAllah. Harap kita minta doa COVID ni lebih makin kurang, makin insya-Allah makin baik, jauhkan daripada negara kita, daripada seluruh dunia semua insya-Allah. Banyak orang terjumpa lagi insya-Allah. Tak lama lagi nak khatam. Nanti khatam ni kita akan kita akan ulang kaji, baca sama-sama sekali jalan semua surah Yasin. Seperti kita niat arwah, untuk arwah-arwah itulah kembali ke rahmatullah, kita sedekah sekali surah Yasin. Contohnya malam ni khatam surah Yasin, habis surah Yasin, bukan khatam 30 juz khatam surah Yasin. Malam ni kita baca sekali jalan, lepas tu ada masa lagi kita niat tahlil serta baca surah Yasin pada awal sampai akhir dengan bacaan yang mana kita belajar tu, seperti mana ustaz sebut. Tuan-tuan cuba betulkan. Lepas tu kita kemungkinan saya akan minta pihak masjid mana yang ikut serta tu, kita kemungkinan kita hadiahkan CG penyertaan surah Yasin, boleh tak? Kalau pihak surau bersetuju, maka kita berilah. Siapa yang join 3 kali pun kita niat ikhlas supaya kita semangat dengan membaca surah Yasin dan surah Al-Quran Al-Karim. Wallahu a'lam. Yang baik daripada Allah, yang kurang daripada surah syaitan. Terima kasih kepada semua. Malam ni kita akan baca surah Al-Mulk seperti biasa, dan kita buat tahlil ringkas insya-Allah. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله. Allah